Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam Barisan Jawatan Kuasa Surau Wasatiyah Kabupaten Pecah, Masjid Salak, seluruh kepimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamanya dan pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan keizinannya Allah berikan kepada kita peluang untuk terus berada dalam bumi Allah, dalam umur yang berbaki. Umur yang berbaki maksudnya makin hari makin dekat dengan kematian, maka umur kita berbaki. Mudah-mudahan Allah sentiasa limpahkan rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita, dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala perkara yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia atau tidak menjadi debu-debu setelah mana yang akan dihisapnya nanti kelak. Kita baru sahaja melaksanakan tuntutan kefarduan ke atas diri kita, iaitu solat maghrib secara berjamaah, dan sekarang kita menantikan waktu isyak. Dan sesungguhnya antara tanda-tanda sesuatu amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana kita rasa kemanisan dalam beramal, kemanisan dalam melaksanakan ibadah. Lepas kita melaksanakan ibadah, kita masih menanti-nantikan ibadah yang seterusnya, dan sentiasa inginkan pelbagaikan ibadah, terutama dalam ibadah-ibadah sunat selain daripada kewajipan yang kefarduan ke atas diri kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Rabiul Akhir, sekejap je sudah di penghujung 2020, yang mana dulu-dulu masa kecil-kecil, masa kami kecil-kecil lah, mungkin tuan-tuan dah dewasa dah masa ketika itu, kita mengimpikan sebab negara 2020, tahun 2020 ni negara maju. Saya ingat lagi buku teks masa darjah 2 begitulah, menunjukkan bahawa betapa menantikan, masa tu tahun 80-an gitulah, nak menantikan tahun 2020, tahun 2000 dan 2020 gitulah. Lepas tu wujudnya dengan wawasan dan sebagainya, kita mengharapkan, kita membayangkan betapa hebatnya tahun 2020. So alhamdulillah, Allah izinkan kehebatan itu kerana kita lebih banyak bertumpu di dalam institusi kekeluargaan. Maksudnya banyak duduk dalam rumah hanya tekung saja kan. Itulah dan sebagainya. So itu semuanya adalah takdir. Siapa ada terfikir berlakunya tahun 2020 yang sehebat yang dijangkakan. Tapi sebenarnya kita banyaknya tidak boleh berada di luar daripada kehidupan di luar. Banyak kita berada di sekitar kawasannya dan dikepung sana sini. Kalau dikepung ada sekatan sana di sini dan sebagainya. So sekarang sudah pun berakhir, dan ini adalah kuliah terakhir saya untuk tahun 2020 kan. Dan tahun kalau diizinkan oleh Allah pada bulan depan dah masuk tahun
tahu lain dah kan. Itu kan. InsyaAllah mana mungkin kata nak habis kan buku kitab baru beli. InsyaAllah pada sebagaimana biasa kita pada permulaan kita ambil beberapa minit-minit awal pada setiap permulaan kita untuk membacakan kitab yang asal kita iaitu Bahrul Mazi. Kita akan baca sedikit berkaitan tentang ataupun kita ambil sedikit kitab berkaitan tentang hadis 40 dan kita masih lagi di permulaan, kita tak baca lagi hadis lagi pun baru kita menselak-selakkan tentang ilmu berkaitan hadis. Kita dah sampai sebelum ini ke surat 9 mana yang ada kitab tu kan. Kita pada malam ini kita akan masuk berkaitan tentang ilmu mustalahul hadis ke surat 10. Kitab hadis 40 tu. Kitab ini dia saja pada peringkat permulaan ni walaupun hadisnya 40, kitabnya tebal, tapi pada awal-awal ni adalah untuk memahamkan kita tentang perihal berkaitan tentang hadis-hadis ataupun berkaitan tentang ilmu-ilmu berkaitan tentang hadis itu sendiri. Biasanya kita akan ambil masa dalam 5 ke 10 minit aja untuk kitab ni, sambil-sambil untuk kita pada kitab yang asal kita iaitu Bahrul Mazi jilid yang ke-15. InsyaAllah hari ini kita tengok sedikit apa yang dipanggil ilmu mustalahul hadis. Kadang-kadang kita ini kali tamu baru dengar mustalahul hadis, apa benda ni mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis ini ilmu ialah perkara berkaitan tentang pengkajian tentang hadis-hadis itu. Hadis itu sendiri apa dia? So, malam ni kita tengok pengertian hadis. Mustalahul hadis ialah satu ilmu untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Kita Quran pun tak boleh baca Ustaz. Makna Quran apatah lagi jauh kita nak baca makna Quran selain daripada Fatihah. Ambil kulung orang pindah sudah. Jangan tanya Ustaz kata. Tumpah kantoi kata saya. So ini itu Quran, hak ini hadis. So ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah ni banyak. Kita ni kadang-kadang kita tak tahu sampai kita itu pasalnya menuntut ilmu tu satu kefarduan pada diri kita. Tiada hari sepatutnya tanpa ilmu. Tapi tak apalah, kita gunalah sekarang ni, zaman yang macam-macam boleh dapat ilmu daripada mana-mana je, petik jari je. Maka carilah ilmu dan carilah ilmu, dan kalau boleh yang paling jelas carilah ilmu dengan berguru kerana ada keberkatan ilmu itu sendiri. Okey, mustalahul hadis ialah satu ilmu yang mengetahui tentang istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Orang yang mula menyusunnya iaitu menyusun ilmu hadis ini ialah Qadi Abu Mahmud Ramah-Zami, iaitu yang hidup pada tahun 360 Hijrah. Dan beliau inilah yang menyusun ilmu atau berkaitan tentang hadis itu sendiri. Hadis menurut bahasa ialah yang pertamanya, asal perkataan bahasa Arab hadasa, yuhadisu, hadis. Hadis ini dalam bahasa ni perkataan yang asal ni ialah baharu. Ada di istilah hadasa itu baharu. Yang keduanya pengkhabaran. Hadasa juga pengkhabaran. Bahasa Arab ini walaupun satu perkataan tapi boleh banyak makna ni. Dari segi lughah bahasa ni. Yang ketiganya yang dekat atau yang belum lama. Apa dia? Yang dekat atau yang belum lama. Itu juga hadasa, hadis, hadasa tu. Asal perkataannya. Manakala menurut istilah ahli hadis pula ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatannya dan segala keadaannya. Okey, ini dalam istilah ahli hadis. Hadis ini ialah apa sahaja yang diungkapkan, apa sahaja yang diucapkan oleh Nabi, apa sahaja yang diperbuat
Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, dan apa sahaja yang berkait dengan keadaannya, sifat dia, pribadi dia dan sebagainya, yang diceritakan semula, sehingga sampai kepada kita. Itu adalah hadis. Itu hadis. Itu dalam istilah hadis. Masuk ke dalam pengertian keadaannya, segala yang diriwayatkan dalam buku sejarah seperti hal keputraannya, cerita berkaitan tentang kelahiran Rasulullah, itu juga adalah dipanggil hadis. Maksudnya dia menceritakan tentang pribadi, sirah Rasulullah sebagainya, yang dikemukakan oleh orang tertentu, sahabat-sahabat terutamanya, maka itu juga dipanggil hadis. Tempatnya dan segala yang bertalian dengannya, apa sahaja yang bersangkutan dengan Nabi, apa sahaja yang bersangkutan dengan Rasulullah SAW, itu adalah hadis. Pengertian ini samalah dengan pengertian sunnah menurut istilah golongan ahli hadis. Ni ahli hadis ni orang-orang yang memang mahir dalam hadis lah. Saya tak ada lah mahir hadis. Cuma kalau mustalahul hadis ini, kalau dalam sekolah menengah ataupun sekolah peringkat menengah, ada belajar siapa-siapa yang ambil Al-Quran As-Sunnah tingkat 4, tingkat 5. Dan juga ada kalau masuk dalam aliran agama itu sendiri, dalam CJ, siapa nak ambil CJ Patsnawi. Dulu orang tahu kalau sebut agama ustaz-ustaz, dia mesti ada CJ Patsnawi. Orang sekarang tak tahu dah Patsnawi tu dia. Sekarang dipanggil SMU ataupun SMA, Sijil Menengah Agama. Kalau di Kelantan SMU, Sijil Menengah Agama. Dah tukar lah. Kalau kita dulu-dulu, kalau pondok tertentu, dia tarik Patsnawi, Sijil Patsnawi. Kalau orang dulu-dulu tahu dah, ini dah ada Sijil Patsnawi ni, bolehlah seorang jadi imam. Tu ataupun ngajar. Sebenarnya ni Patsnawi. Istilah Patsnawi ni sekarang ni dah orang dah tak berapa dengar dah. Tak tahu pun, dalam budak-budak sekarang tak tahu pun benda Patsnawi. So Sanawi ni dia aliran Sanawi ni tahu juga sana. Tapi itu adalah yang ada sijil khusus dia, sijil Patsnawi. Sijil Patsnawi ni, sijil Patsnawi, nak ambil sijil Patsnawi ni ada berapa subjek? Madah dia. Paling kurang 18. Paling banyak 26 lah, dah atau lebih kadang. Banyaknya. Kita UPSR pun 5A, 6A, ngelintah haru tengok anak kita belajar mana rupa kan. Tambah sekarang belajar dekat rumah. Mak ayah kena tengok. Tuan-tuan, mak ayah kena tengok anak-anak di sekolah. Jurang pendidikan, sentuh hari ni pula. Jurang pendidikan akan jauh nanti. Kerana apa? Kalau sekiranya kita mengabaikan yang waktu sekarang ini, waktu masih sekolah, pendidikan masih berjalan sepatutnya kepada anak-anak. Tapi kalau kita biarkan sahaja di rumah ataupun dengan aktiviti dia sahaja, tanpa ada pendidikan yang khusus kepada dia, maka dia akan ketinggalan jauh. Kerana jauh di satu sudut yang lain, anak-anak orang yang tertentu, orang yang nakkan belajar, nakkan ilmu, memang setiap masa dia akan ada jadual-jadual yang tertentu untuk belajar. Tapi kalau saya tengok nanti makin lama makin jurang ni. Sebab saya tengok cukuplah keadaan kalau di Kampung Gajah contohnya ada Datuk Sagor ni sekolah besar. Cikgu-cikgunya pun banyaknya dalam sekitar Kampung Gajah. Ada kekuatan mereka nak mengadakan pendidikan yang secara berterusan, sama ada secara talian atau luar talian atau secara modul. Secara talian ni bermaksudnya bersemuka dalam bentuk gadget ni lah ataupun komputer. Dia sentiasa berjalan. Tapi kalau itu saya tengok anak saya lah, tengok ada jadual dia, kena bangun pukul 9 kau start, kena duduk depan komputer, jadi cikgu dia ngajar, dia pun kena belajar buka buku dan sebagainya. Itu cara sekarang. Ya. Tapi kalau saya tengok di bahagian sudut yang lain, saya tengok anak murid saya pula. Saya kalau saya buat macam tu, kalau adalah anak murid 30 orang, ada 4 orang je yang masuk. Kita pun seronok, dia orang respon, dia orang belajar. Yang masuk tu 4 orang tu, dia belajar. Tapi fikirkanlah 26 orang yang tak bersama.
maka nanti dia akan jadi jurang. Itu tak payah lain tu antara sekolah saya dengan sekolah anak saya. Kalau yang tak iyahnya dan sebagainya, saya tengok kelasnya hari-hari. Tapi kalau kita di kampung-kampung ni, mana nak cari kan gadgetnya pun tak enggak, internet lagi dan sebagainya, lepas tu sebagainya, komitmen macam-macam. Jadi jurang makin banyak. So dah sampai situ lagi ya. Jadi pengertian ini adalah samalah dengan pengertian sunnah menurut istilah golongan ahli hadis. Tetapi pengertian ini berlainan dengan pengertian ahli usul. Ahli usul ni ahli apa dia? Dan sebab-sebab perlainannya ialah kerana berlainan jurusan yang mereka lihat dan yang mereka tinjau. Dia ada ahli hadis, ada ahli usul, banyaklah. Usul ni apa? Yang fokus pada ilmu tauhid, ketauhidan, ketuhanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ni luas. Nak belajar semua tak terkejarkan. Tapi jangan tinggal semua. Kita dah tahu dah ilmu luas, tak tahu mana nak belajar, Ustaz. Banyak sangat. Lah mudahnya apa tidak? Duduk ni bang, apa-apa mau tak ada. Sedangkan boleh kita dalam situasi belajar. Ahli ulama hadis membahaskan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang menjadikan ikutan bagi umatnya. Ya, ulama hadis menyatakan bahawa memanglah mutlak bahawa Rasulullah itu adalah suatu ikutan. Apa sahaja yang dilaksanakan, apa sahaja yang diperlakukan, itu adalah suatu ikutan pada umat, panduan khusus pada umat. Kerana ini mereka pindahkan dan mereka terangkan segala yang bersangkutan dengan Rasul, baik mengenai riwayatnya, riwayat perjalanannya, mengenai budi perketinya, keutamaannya, keistimewaannya, tutur katanya, perbuatan-perbuatannya, sama ada yang dapat mewujudkan hukum ataupun tidak. Apa sahaja tingkah laku perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai suatu hadis yang dijadikan ikutan, menjadi sunnah dan sebagainya. Ahli ulama usul pula membahaskan Rasul sebagai seorang pengatur undang-undang yang meletakkan atau menciptakan dasar, menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid sesudahnya, dan menerangkan kepada manusia perlembagaan hidup, iaitu dustur. Dustur ni perlembagaan hayat, dustur al-hayat. Maka mereka pun memperhatikan segala tutur kata Rasul, perbuatan-perbuatannya dan takrirnya, iaitu segala perkara yang dilaksanakan dia, iaitu pengakuannya bersangkutan dengan perkara penetapan terhadap hukum, sesuatu hukum. Sementara itu ulama fiqh membahaskan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang seluruh perbuatannya atau perkataannya atau menunjukkan kepada suatu hukum syarak, mereka membahaskan hukum-hukum yang mengenainya, para mukallaf dan perbuatan mereka dari segi hukum wajib, haram, harus, makruh dan makruh, iaitu sunat. Ini adalah perbahasan berkaitan tentang ulama-ulama ilmu, ahli-ahli ilmu berkaitan tentang yang dikatakan hadis itu sendiri. So pembawaan Rasulullah itu sendiri. Ahli hadis kata apa? Apa sahaja yang ucapan, perkataan pribadi Rasulullah itu adalah hadis. Ahli usul kata apa? Ahli usul kata apa sahaja yang didasarkan kepada Rasulullah itu adalah itulah kewajipan kita terhadap berimannya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ahli fiqh pula, ahli fiqh ni pula mengatakan bahawa Rasulullah ini adalah sebagai suatu kesempurnaan, penyempurna bagi setiap hukum-hukum pelaksanaan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Maka kita nak tahu macam contoh solat. Memang dalam
dalam Al-Quran banyak menyeru kita untuk melaksanakan solat. Aqimus solat wa atuz zakat. Semua mengatakan itu. Tetapi dalam Al-Quran tak menyatakan solat itu bagaimana, pelaksanaan dan sebagainya. Disempurnakan dengan hadis ataupun disempurnakan dengan Rasulullah, tunjuk ajar Rasulullah, barulah dia rasa lengkap. Sebab bukan maksud Al-Quran tu tak lengkap. Jangan kata Al-Quran tak lengkap, tak. Al-Quran itu sebagai suatu garis panduan yang hakiki. Manakala Rasulullah, hadis-hadis ini adalah melaksanakan, memudahkan cara bagi kita bagaimana melaksanakan ibadah yang dituntut, yang dituntut. Kerana apa? Kita tahu apa sahaja perlakuan Rasulullah yang sempurna dibagi insan yang kamil dalam dunia ni. Ya. Bukan kita sahaja yang mengiktiraf hebatnya Rasulullah Muhammad ini, nama Muhammad ini. Orang bukan Islam pun bila membaca sejarah-sejarah Rasulullah, ceritakannya dan sebagainya, menyatakan bahawa orang yang paling hebat sekali dalam dunia namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, itu memang dah ada. Kalau kita orang lekeh begini, kita pun tak kata Muhammad itu orang yang sempurna, apalah habislah. Dari segi akidah, dari segi iman kita pun dah mula terjejas. Wallahu a'lam, na'udzubillah min zalik. Ya, so kita kena hakikat bahawa apa sahaja perbuatan, percakapan, tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah sebagai suatu hadis ikutan kita dan sebagainya. So itu sebagai pada malam ini untuk sedikit sentuhan pada kitab yang dipanggil hadis 40 yang kita tengok pada asas pada mustalah hadis. Luas ilmu mustalah hadis ni, luas dia tuan-tuan, memang sangat luas ya. Tapi kita baru sikit-sikit. Kita hanya sekadar sentuh sikit-sikit sebab kita orang awam. Nak mendalami kena berhadapan dengan orang ahli hadis dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi apa pula pengertian sunnah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung pada kitab yang kedua kita. Ini sekadar kita nak sentuh sikit-sikit. Kitab yang kedua kita iaitu Baharul Mazi jilid yang ke-15. Baharul Mazi jilid yang ke-15. Kita telah sampai kepada bab yang ke-26. Bab yang ke-26. Dah sampai 26. Sebelum ini kita masih lagi dalam bab 26. Yang bab 26 ini pun tak habis lagi kita bicarakan ataupun kita bacakan hadisnya, kita bacakan kitab ni. Kita pun, saya pun sekadar membaca, kita sama-sama dengar dan baca dan kita tengok telusuri. Ini semua ini adalah jariah hamal orang-orang dulu hebat. Walaupun mereka telah pergi meninggalkan kita, ilmunya kita baca, ilmu dia kita baca, kita beramal dengan sebagainya, maka itulah jariah paling hebat bagi diri kita. Kita setidak-tidaknya kita tak ada kitab pun. Ada kita pernah buat sekurang-kurangnya surah Yasin, tulis tangan, lepas tu kita cetak bagi kat orang. Pun ya Allah, itu pun tak ada lagi kan. Buku 35 pun dah tak ada lah. Dulu ada juga buku 35. Sekarang semua main gadget aja. Mana ada nak nerbitkan buku kitab. Orang yang menerbitkan buku kitab ni ilmu dia banyak. Tak payah saya cakap orang lain, saya sendiri pun dulu pernah juga tahun 2005 saya pernah buat kitab pun tuan-tuan, belajar alik rata untuk masa tu program JKAP sebagai seorang penulis buku panduan kepada murid tahun 1 yang ada JKAP pada tahun berkenaan. Itu pun buat baik tuan, ngajar alik rata je. Alah, bukan susah benar Ustaz. Ya betul, bukan susah. Tapi lepas tu habis, tak ada pula kita nak nampikkan pemur dan sebagainya. Orang dulu-dulu, ilmu dia seluas dada dia, seluas lautan yang terbentang. Mereka boleh apa sahaja dituturkan, maka dibukukan. Macam ingat lagi Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz, setiap bulan ada sahaja buku yang keluaran dia. Dia bercakap tapi ada pula orang yang menulis kata-katanya, maka ditasqihkan balik oleh Tuan Guru, maka itu adalah ucapan dia, maka itu jadi kitab, diterbitkan pula dan sebagainya. Maka orang yang baca di zaman sekarang dia akan dapat juga hasil dan sebagainya. Dan Tok Guru kata apa? Segala royalty terhadap buku-bukunya itu
infakkan ke jalan Islam besar fadilatnya. Kita dah masuk bab yang ke-26. Bab ma jaa ma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Bab yang telah datang yang pada menyatakan hadis yang membicarakan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat-sahabatnya dengan barang yang jadi dan akan berlaku sehingga hari kiamat. Kita dah sampai, hadisnya panjang, memang panjang. Kita dah sampai, kita dah bicarakan beberapa perkara berkaitan tentang hadis ini dalam kita bab ini, dan kita telah sampai ke masalah 124. Kalau yang ada kitab Rumi itu, kitab Jawi, dia pada masalah 124, muka surat 127. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata pengarang kitab, kata Abu Sa'id Al-Khudri lagi, dia bersambung kepada hadis berkenaan. Ada satu hadis yang berkaitan tentang ni, bab ni. Fakana fima qal ala innahu yunsabu li kullin ghadirin liwa'un yaumal qiyamah biqadarin qadratih. Maka adalah pada barang yang disabdakan lagi, iaitu jaga-jaga, bahawasanya didirikan bagi tiap-tiap orang yang belut dan menyalahi janji itu akan ada bendera tanda belutnya pada hari kiamat, sekadar belut dan menyalahi janjinya. Apa cerita belut hari ni? Dah tengok bisin pula hari ni kan. Ada pula cerita ni. Bukan saja, memang kita sampai pada tajuk ni kan. Siapa pula mengaturnya kan, wallahu alam kan. Tapi kita tengoklah, ada kena-mengena ke, tak ada kena-mengena kan, tak tahulah kan. Perkataan belut ni kan, bahaya ni. Mula kata nak berkawan, lepas tu dah tak apa nak berkawan. Tapi kerana kan kuasa nakkan jawatan, suruh sanggup. Sanggup. Tapi sekarang menafikan pula. Dia kata orang lain, serupa orang berbini dua lah. Dekat sini dia berbalak sini, orang sini berbalak sini kan. Sebenarnya nak berbaik belaka lah rupa kan. Wallahualam. Pandai lah demo. 124. Masalah belut. Belut dan menyalahi janji adalah pada sepotong hadis dalam masalah yang sebelum ini menunjukkan atas haram membelut dan menyalahi janji. Manusia ni kan pegang berjanji. Manusia ni suka berjanji. Kita orang yang beriman pun setiap 5 waktu sehari semalam kita berjanji. Orang yang tak berjanji 5 waktu sehari semalam ni tak sempurna. Bila kita berjanji? Ungkapan janji kita telah kita lafazkan ketika mana setiap kali solat. Dan terutamanya, dan ungkapan yang paling jelas perjanjian kita adalah ketika mana kita membaca doa iftitah. Semua dah tahu dah kan. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Ini ungkapan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak tahu maknanya pula Ustaz. Allah Akbar. Berapa tahun dah kita hidup kan? Kita baca-baca, kita tahu tak? Tak harus. Itulah perjanjian. Buka balik perjanjian. So kerja rumah tuan-tuan, puan-puan, balik tengok perjanjian yang kita selalu ungkapkan setiap kali lepas angkat takbiratul ihram. Tak ada baca Ustaz, saya selalu je masbuk je. Orang masbuk bila baca benda tu kan? Orang masbuk mana baca? Tak apa nak dan baca. Okey, nanti tuan-tuan kena tengok. Itu perjanjian Maka janganlah seseorang itu dibuat berjanji dengan orang kemudian disalahi janji. Ataupun orang zaman sekarang kita panggil mungkiri janji. Orang yang berjanji jangan mungkiri janji. Maka yang demikian itu berdosa dan pada hari kiamat dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang belut, iaitu orang yang memungkiri janji dan menyalahi janji itu, satu tanda yang memasyhurkan bagi dirinya, iaitu orang yang belut dan orang yang mengingkari janji itu dipacakkan bendera di pungkurnya. Mana pungkur?
di bahagian belakang ni tiba-tiba pula ada bendera. Ada bendera, ini tanda bahawa orang ini hendak mengingkari janji. Yang masyhur dirinya bagi orang belot itu dipacakkan bendera di pungkurnya atas kadar besar patut sebanyak belotnya dan menyalahi janji dan bohongnya itu. Besar, kecil, ada macam-macam berbagai saiz lah. Macam-macam lah saiznya, menunjukkan bahawa beliau ini adalah orang yang sentiasa ingkar janji, mungkir janji. Kata Abu Sa'id lagi tentang telah bersabda Nabi SAW, wala qadrata a'zamu min qadrati imamin 'amma yarkuzu liwa'ahu indastih. Dan tiada belot dan menyalahi janji yang lebih besar mudaratnya daripada belot dan menyalahi janji imam am, iaitu dipacak benderanya di pungkurnya. Apa pula imam am ni? Maksudnya tak adalah sebesar-besar pembelotan yang berlaku yang akan dinampak, diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang di kalangan imam am. Dalam istilah lain, imam am ni siapa? Pemimpin masyarakat, pemimpin negara dan sebagainya. Wallahu a'lam lah kita tengok. Atau dalam khususnya dalam Islam asal ni ialah khalifah. Asal pun khalifah. 125 masalah belot dan menyalahi janji imam am. Adalah imam am itu ialah pemerintah am bagi satu negeri. Dia kupas balik. Imam am yang dinyatakan dalam hadis ini ialah perintah pemerintah bagi satu negeri. Maka apabila telah berjanji ia dengan rakyatnya dan atau musliminnya atau fakir ataupun kafirin sesuatu, tiadalah boleh ia menyalahi janji dan membuat belot dan bohong. Maka apabila membelot dan menyalahi janji, nescaya mengerja ia akan pekerjaan dosa yang ditanggung oleh batang lehernya. Maka apabila sampai ke negeri akhirat, zahirlah belotnya dan menyalahi janji itu, dimasyhurkan dia di hadapan khalayak yang banyak. Di pada mahsyar dia yang ramai nampak tanda, sesuatu tanda yang pelik bagi dirinya. Rupanya ada orang, ini adalah tanda bagi orang yang belot ataupun orang yang memungkiri janji. Dan dijadikan Allah Ta'ala tanda bohongnya dan menyalahi janji, iaitu terdiri daripada bendera di pungkurnya. Sebagai tersebut pada sepotong hadis dalam masalah yang sebelum ini, iaitu masalah 124. Itulah yang diberi jaga oleh Nabi kita pada umatnya. Maksudnya Nabi telah pesan kepada umatnya, kalau kamu seorang yang menjadi pemimpin, kalau berjanji jangan mungkiri janji. Kan banyak janji-janji pemimpin ni, na'udzubillah min zalik. Itu pasal kita kalau nak berjanji sebelum ada kuasa, berjanji biar berpada, berhati-hati, kerana ini telah dipesan oleh Rasulullah. Sangat senang seseorang pemimpin itu mengingkiri janjinya. Janji nak bersama, tiba-tiba udah pecah bai'ah. Janji nak bersama, so ini berhati-hati. Tapi kalau dalam keadaan kita tengok dalam suasana hari ni, Perak ni menjadi nombor satu, selalu benar dalam isu-isu dalam keadaan pemerintahan ini kan. So hari ini datang lagi sejarah bahawa seorang yang dalam sik kerajaan, dia boleh bersatu dengan sik pembangkang dengan sepenuh hati untuk mengelakkan ataupun menarik setiaannya daripada menteri besar yang sedia ada. Maksudnya kalau kerajaan saja tak cukup, dia bergabung dengan bukan kerajaan, maka jatuhlah. Maksudnya lebih ramai orang tak nak setia kepada menteri besar yang sedia ada. Ini semuanya kerana kuasa jawatan dan sebagainya. Alhamdulillah min zalik. Lepas tu dah jadi dua. Yang sana, yang pihak lawan dianggap dia pun hero. Tengok
terlalu rapuh punya yang ada, kerajaan yang ada, boleh berkawan dengan kita dan sebagainya. Apa lagi lepas ni cuit, tak silap boleh jual beli dan sebagainya. Untuknya, tapi sebenarnya dinafikan oleh pihak yang banyak menyokong itu. Mereka menafikan, tapi kita tak boleh nampak sangat pergolakan. Sebenarnya mereka nak bertembungkan di antara keris dan bunga raya. Itu orang kata ni, keris selama-lamanya keris, bunga raya tersebut. Jadi apa yang berlaku di Perak tu pun dalam masa sama tetap nak kawan kita, tetap dengan kita, tak nak kawan dengan musuh Islam. Wallahu a'lam, tak ada yang rekod, tak apa. Kata Abu Sa'id Al-Khudri lagi, maksudnya ini kita senang kita tangkap dua perkara tadi. Bila kita berjanji, kita kena tunaikan janji. Kita pun dah banyak dah ada hadis-hadis lain orang yang memungkiri janji. Ini ialah salah satu daripada sifat munafik, sifat-sifat nifaq. Ini Rasulullah ingatkan lagi juga, orang yang mungkiri janji maka dia akan nanti di akhir di padang mahsyar nanti akan ada satu yang menunjukkan bahawa beliau ini adalah orang yang mungkiri janji, iaitu tertegaknya, terdirinya pada pungkurnya, iaitu bendera, satu bendera. Tak tahulah mana orang benderanya, bendera keris ke bendera bunga, tak tahulah kita, wallahu alam, bendera warna apa ke apa dan sebagainya, lambang apa, logo apa, kita tak tahu kan. Tapi dia nyatakan begitu saja. Kata Abu Sa'id Al-Khudri lagi, fakana fima hafizna yawma izin ala inna nabi Adam khuliqu ala tabaqatin syatta faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Dalam hadis yang seterusnya ini, dalam hadis yang seterusnya ini, dia nak menyatakan bahawa dalam kehidupan manusia ini ada beberapa golongan yang kita harus perhatikan, dan kita perlu berjaga-jaga, berhati-hati. Dan biarlah kita masuk dalam golongan yang pertama yang dinyatakan dalam hadis ini. Salah 126, anak Adam yang diperanakkan dia mukmin sampai matinya adalah mukmin. Maksud pada hadis tadi, maka adalah pada barang yang telah datang hafaz akan dia daripada sabdanya pada hari itu, iaitu sabdanya, jaga-jagalah. Rasulullah kata apa? Jaga-jagalah. Sungguhnya anak Adam itu dijadikan dia atas beberapa lapis dan beberapa darjat yang macam-macam. Maka setengah daripada mereka itu ialah orang yang diperanakkan dia hal keadaannya mukmin. Maksudnya anak lahir mukmin dan hidup dia hal keadaannya mukmin. Dalam kehidupan dia pun sebagai seorang yang mukmin. Orang mukminnya orang yang beriman. Dan matinya dia dalam keadaan mukmin, mati dia pun dalam keadaan beriman. Ini kira ini golongan yang pertama yang terbaik ni. Kehidupan dia lahir sebagai seorang yang Muslim, beriman. Kita lah, tak ada lah. Ada lagi, ada lah orang yang depan kita ni ataupun sama kita ni yang lahir bukan beriman, ataupun sebelum ni bukan Islam kan, masuk situ. Lepas tu kehidupan kita sentiasa dalam keadaan beriman, dan matinya pun dalam keadaan beriman. So kita tengok pada masalahnya ataupun huraian bagi ungkapan ini. Itulah orang yang terbilang di dalam darjat yang pertama, ini darjat maqam yang pertama, darjat yang pertama, kluster 1. Kluster, sebut kluster nampak COVID, padahal kluster itu adalah satu kumpulan-kumpulan yang dinyatakan. Kluster ni dah lama dah ada kluster. Kalau dalam pendidikan banyak dah sebut kluster, kluster dah pun sebagainya. Sekolah kluster pun ada. Sekolah dalam negeri Perak ni pun banyak sekolah kluster. Tapi sekarang ni sebut kluster dah takut dah. Oh ni kluster ni dah COVID kan. Itu pasal orang sekarang ni dia tertakluk pada istilah semasa. Itulah orang-orang yang terbilang dalam darjat yang pertama, manakala hidup ia cara mukmin yang menyempurnakan kemahuan iman dan Islamnya. Dia hidup dalam keadaan iman dan Islam, solat, semua apa sahaja orang
yang termaktub sebagai seorang muslim, iaitu mengerjakan segala yang disuruh Allah dan menjauhkan segala yang ditegaknya. Dan jika hidup ia dalam mukmin sekira-kira percayakan Allah dan Rasulnya, dan percayakan firman Allah dan sabda Rasulnya, dan tiada menjunjung sebagai yang disuruh Allah dan menjauhkan tegahnya, dan demikianlah sampai matinya dalam keadaan beriman seperti yang tersebut itu, maka ialah yang disabdakan oleh Nabi SAW seperti dalam masalah 125 sebentar tadi, iaitu setengah daripada anak Adam itu orang yang diperanakkan dia hal keadaan mukmin, kerana dua ibu bapanya adalah orang yang mukmin. Kemudian hidup ia dalam keadaan beriman dan mati ia dalam keadaan beriman, ialah setengah daripada orang yang bahagia akan sebagai yang tiada masuk di dalam darjat mukmin yang kamil. Okey, maksudnya itu adalah perkara yang menjadi kesempurnaan bagi orang yang beriman. Lahir dalam keadaan beriman, syukur alhamdulillah. Kita kena bersyukur banyak kerana kita dilahir-lahir tak susah-susah. Lahir atas kalimah syahadah ibu ayah kita. Lahir atas nama kalimah syahadah ibu ayah kita. Dan kita lahir dalam keadaan diasuh dalam bentuk oleh orang-orang yang beriman. Kita mengetahui tentang solat seawalnya, mengenal Tuhan dia dan sebagainya. So ini terlalu kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kena bersyukur. Sebab perkara nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita ialah nikmat iman dan Islam dan iman. Iman, Islam dan iman. Tapi yang berhati-hati, akhir zaman ramai orang Islam tapi tidak beriman. Tidak beriman. Dia Islam tapi tak beriman. Islam tapi tak solat. Islam tapi tak solat. Ada ke Ustaz? Kita sebab duduk dalam suasana kampung, kita duduk dalam suasana kita nampak mana mungkin orang tak nak. Tapi di luar sana, di luar sana, Allahu Akbar, ramai kerana televisyen, kerana TV, kerana gadget, kerana dan sebagainya, solat diabaikan dan sebagainya. So kita teruskan dalam bab yang pertama ini, lahir kita sebagai iman, kehidupan kita dalam keadaan beriman, dan kita mohon pada Allah Ta'ala dia kekallah kita di dalam suasana seumpama ini. Akhirnya mati kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sekarang ni ada lagi satu penghujungnya. Sebab pengakhiran itulah kayu ukur dia. Yang istilah orang sekarang KPI dia. Kayu ukur ni ialah di pengakhiran kita. Apakah kita dalam keadaan beriman di pengakhiran kita? Ramai orang yang terbabas, duduk atas highway laju yang nak pergi Kuala Lumpur, terbabas, tak sampai Kuala Lumpur, sampai kat hospital Sdn Bhd. Jadi kita risau. So kita ni matlamat kita syurga Allah, redha Allah. Dalam keadaan kita nak pergi berumur dan sebagainya, kita risau, takut terbabas. Dengan apa? Macam-macam. Dengan janji itu, dengan ini dan sebagainya, janji dunia yang melekakan dan sebagainya. Sabda Nabi lagi, wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Dan setengah daripada anak Adam itu orang yang diperanakkan dia hal keadaannya kafir, lahir-lahir kafir dan hidup dalam keadaan kafir, dan mati ia dalam halnya keadaan kafir. Ini golongan kedua. Dia lahir kafir daripada mak ayah yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengucap kalimah syahadah. Akhir dan hidup dia pun dalam diacu dengan kekafiran, dan mati dia dalam keadaan kafir. Masalah anak Adam diperanakkan kafir sampai mati kafir. Maka iaitu satu darjat pula telah dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti tersebut dalam hadis masalah 126 itu, maka anak Adam yang diperanakkan dia hal keadaannya kafir itu ialah ibu bapanya kafir. Maka apabila cukup umur anak Adam yang diperanakkan hal keadaannya kafir itu, tidak juga Islam ia, melainkan dengan mengucap dua kalimah syahadah serta menyempurnakan segala fardunya, maka dia dalam masa hidupnya hidup kemudian daripada cukup umur, hiduplah dia dalam keadaan kafir namanya.
sehingga apabila tanggal nyawanya, cabut nyawanya, mati dia daripada tubuhnya dalam keadaan tidak mengucap 2 kalimah syahadah dan tidak masuk Islam, maka mati kafir ia. Maka ialah satu darjat daripada beberapa darjat anak Adam yang dijanjikan Allah. Hilanglah, tidak adalah satu darjat, maksudnya hilang dari segi apa yang dikatakan pengamatan dia terhadap kalimah syahadah itu tak ada langsung dalam kehidupan sepanjang kehidupan dia. Tak adalah, tidak ada lahir kafir, hidup suasana kafir, amal ibadah tak ada langsung nak mengenal Tuhan dia dan sebagainya. Malah dia kenal Tuhan tapi bukanlah Tuhan yang dia lebih menyekutukan Allah dan sebagainya. Maka akhirnya juga kafir. Maka itu adalah mutlak kekafiran. Sabda Nabi SAW lagi, wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Ini na'udzubillah, kita risau. Dan setengah daripada anak Adam itu, mereka yang diperanakkan dia hal keadaannya mukmin, mak ayah orang mukmin, lahir-lahir dia sebagai seorang mukmin, hidup dia dalam keadaan mukmin, dan mati ia dalam keadaan kafir. Auzubillah min zalik. 128 masalah anak Adam diperanakkan mukmin dan mati kafir. Sesungguhnya ini satu darjat anak Adam lagi dijadikan Allah, iaitu diperanakkan dia mukmin dengan sebab 2 ibu bapanya orang yang beriman, maka ia pun mukmin juga namanya, dan hidup dia dalam mukmin pada masa dahulu daripada cukup umurnya. Kemudian apabila balik ia hendaklah ia dipelihara diri daripada yang memberi binasa akan imannya, supaya tiada bernama ia melainkan atas nama itu adalah orang yang murtad. Maka apabila binasa imannya dengan apa jalan memurtadkannya, maka bernama ia murtad kafir. Wal'iyazubillah, na'udzubillah min zalik. Moga Allah lindung. Wal'iyazubillah bermaksud kita minta, dan sesungguhnya saya meminta perlindungan daripada Allah akan keadaan itu. Dan apabila terpelihara ia dari segala yang memurtadkannya, maka hidup ia dalam nama mukmin juga. Sehingga apabila datang akhir hayatnya, apabila murtad ia, maka mati dia dalam murtad kafir. Wa'iyazbillah. So, ini lahir dalam keadaan mukmin, diasuh hidup dalam keadaan mukmin sampai cukup umur. Tetapi bila dia bebas, dia keluar dan sebagainya, maka dia lebih nampak lebih kepada ke arah bukan mukmin. Dia banyak juga sebagainya. Ada ke tak ada golongan ni? Ada. Ya. Ada sedih pun. Saya kadang-kadang pernah satu kes, apabila dia duduk dalam keadaan orang yang beriman, tetapi banyak diuji. Allah uji. Orang yang beriman ni sentiasa diuji. Ya. Jangan kita rasa tak ada apa sangat ujian. Sebenarnya orang yang diuji adalah orang yang Allah sayang. Kenapa orang yang diuji ni lah orang yang akan sentiasa sepatutnya lebih rapat dengan Allah. Sebab Allah suka ungkapan lafaz-lafaz daripada mulutnya terhadap merayu, merintih kepada Allah. Ni orang yang diuji oleh Allah. Ujian dia ada ujian susah, ada ujian senang. Ujian yang susah, ramai juga orang yang mampu untuk mengatasi. Ujian yang senang, ramai orang terbabat juga. Tapi dalam bab yang ni juga, apabila orang diuji dengan, tapi dia tak mampu untuk mengatasi ujian itu, maka dia mempertikaikan takdir Allah. Bila mempertikaikan takdir Allah dan sebagainya, dia pula merujuk kepada orang-orang yang bukan sepatutnya, bukan ahlinya, maka mudahlah terbabas, tergelincir dari segi imannya. Maka kita khawatir, takut pengakhiran nanti akan dia dianggap sebagai murtad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Sekali lagi sabda Nabi SAW, wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Dan setengah daripada anak Adam itu ialah mereka yang diperanakkan dia hal keadaannya kafir, lahir kafir, hidup ia dalam keadaan kafir, dan mak ayah kafir, hidup dalam keadaannya kafir, dan mati ia dalam keadaan Islam atau beriman.
129 masalah anak Adam diperanakkan kafir dan mati dia mukmin. Sebenarnya itu satu macam orang lagi yang telah dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pada masalah 128 iaitu seorang diperanakkan dia dalam hal keadaan dia kafir kerana dua ibu bapanya kafir. Kemudian hidup ia dalam keadaan kafirnya itu sehingga cukup umur. Ya, akalnya diberikan oleh Allah dengan petunjuk lalu masuk Islam sampai akhir hayatnya di dalam Islam, maka mati dia sebagai seorang mukmin, maka ialah orang yang celaka pada awalnya jadi kemudian dibahagiakan dia Allah Ta'ala, barang dikekalkan Allah kiranya, maka kita muslim di dalam Islamnya. Ya, ini keadaan di mana lahir kafir, hidup diasuh oleh orang kafir, tetapi apabila dia berakal maka sentiasa nak mencari kebenaran dan sebagainya, maka Allah limpahkan hidayah kepadanya, maka akhirnya dia menemui jalan yang benar dan lurus, maka dia pun akan beriman dan mati dia dalam keadaan beriman. Ya, kita dah tak ada dah, kita ni orang yang nak peringkat pertama ni, tapi kita takut jangan penghujungnya bukan yang sebagai mana hadis. Kita nak biarlah kita hidup, kita dah pertama dia dah betul lah lahir sebagai orang Islam, hidup pun telah diasuh oleh ibu ayah kita, tok kita dan sebagainya dalam keadaan Islam. Kita doa kepada Allah SWT, biarlah pengakhiran kita masih dalam keadaan ketika mana iman sedang memuncak, ketika mana iman yang sedang tinggi di puncak. Jangan Allah angkat kita ketika mana iman kita tengah mendak, tengah jatuh dan sebagainya. Dan kita tengah buat maksiat, Allah tarik nyawa. Itu pasal kita minta doa, jangan kita ni kalangan orang ahli maksiat. Walaupun kita beriman, tapi kita ni orang yang sentiasa buat amal maksiat lama. Ya, kita meninggal dalam keadaan waktu yang mana kita tak sedar, dalam keadaan masa kita tak semayang, tiba-tiba Allah tarik nyawa tu. Itu pasal kita digalakkan untuk semayang awal waktu. Biar semayang awal waktu, biar kita mati dalam keadaan kita telah pun melaksanakan tuntutan pada waktu berkenaan. Jadi mati dalam menuntut ilmu ke, mati dalam beribadat ke dan sebagainya. Jangan kita Allah takdirkan kita mati dalam keadaan maksiat, pada waktu itu kita tak semayang lagi, Allah tarik nyawa, na'udzubillah min zalik. Pada waktu itu kita sedang buat sesuatu benda yang tak senonoh, ataupun pernah masa tu tengah kita dah buat ingkari janji, tak dan nak minta maaf, kita ada tuntutan hutang yang kita tak selesaikan, waris kita tak tahu pun, maka kita tak tahu, na'udzubillah min zalik. Biarlah kita mati dalam keadaan iman yang sedang memuncak. Ya, mudah-mudahan hadis ini panjang lagi tuan-tuan. Hadis ini panjang lagi. So pada malam ni insya-Allah kita setakat ini lagi, kita akan sambung nanti. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dalam menguraikan beberapa perkara berkaitan tentang kehidupan kita hari ini dan kehidupan kita seterusnya. InsyaAllah kita akan sambungkan hadis ini nanti pada pertemuan yang akan datang. Lama lagi kita nak jumpa ni tahun depan. Kita akan bertemu lagi pada tahun depan. Macam lama tahun depan ni. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita, kita amalkan sesuatu perkara dan menjadi pelaziman bagi kita, dan doa jangan kita abaikan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Iman nama betul. Kenapa digabungkan? Iman nama tu. Iman. Tak apa jelas iman Iman nama tu. Iman dan malu. Kalau kita ambil pada iman dan malu tu apa di pasal digabungkan? Sebenarnya antara juzuk iman. Iman ni banyak juzuk dalamnya. Ini tadi ambil daripada satu hadis, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman.
Kita jangan, oh malu sebagai iman. Sebahagian lagi apa? Kan kita ada satu lagi dengar, an-nazafatu minal iman. Oh, so cukuplah malu dengan jaga kebersihan, habis dekat iman. Dia ambil menyatakan bahawa juzuk-juzuk iman ini banyak. Malu itu adalah di antara tanda-tanda orang yang beriman. Lah ni ramai orang tak tahu malu. TikTok, tengok TikTok, Tuhan tahu kan. Kan? Itu pun tak tahu. Tapi orang yang beriman, apakah mungkin dia, bukan maksudnya tak buat TikTok, orang nak dakwah lah. Tetapi hak yang pelik ni, orang yang kita, saya kalau setakat orang lelaki, saya tak heran sangat. Kalau tak heran kan, kalau kita sedih je adalah orang Musliman, orang perempuan dan sebagainya, yang kalau tengok tak tahu malu ke, dia hilang, tak boleh sebut perkataan kemaluan lah, hilang rasa malu, hilang, tak ada rasa malu membuat sesuatu, tunjukkan sebagainya. So iman, malu itu adalah satu daripada juzuk-juzuk iman. Bukan maksudnya iman dengan malu itu apa kan. Memang orang yang beriman dia ada rasa malu. Malu yang pertama, malu dengan Allah. Banyak orang yang beriman, sebab kita ni banyak salah dengan Allah. Kita ni kawan, apa yang kita nampak aja. Dan Allah sekarang ni sedang mengizinkan kita kerana aib kita tidak diperlihatkan. Kalau tuan-tuan tengok aib, tengok mana ini rupa perangai ustaz, macam tu macam-macam. Ya, kalau dibukakan satu-satu aib kita, susah bukanlah susah. Jadi itu orang yang beriman dia kena jaga. Kena jagalah dari segi itu. Pernah ada seorang kawan saya, dia imam di satu masjid tak jauh di Mandu. Dia kata biasa kehidupan kita biasalah. Kadang-kadang pergi satu Ahad tu jogging, pakai dulu trek panjang jogging. Kan? Mungkin kot satu hari tu dia pakai track, bukanlah maksudnya track tak adalah tak legging kan, biasalah. Dia berjogging dan sebagainya. Bila jumpa sekali itu, jumpa mak. Ustaz ke yang pakai slow ketat itu? Itu ada jadi isu kan. Jadi bayang imej ni. Orang bawa perkara-perkara ni kadang-kadang ni. Jadi bila Allah aku tak boleh pakai kan. Dia sebagainya. Ya, isu berhati-hati sebab mata-mata ni sangat hebat. Orang kritik ni lagi banyak. Orang kritik orang agama lagi banyak. Dan orang agama ni pun kena faham bahawa Rasulullah SAW pun tak semua orang suka. Ya, dalam sejarahnya bagaimana dihina, dicaci dan sebagainya. Sampai sekarang pun tetap ada juga orang yang anti hadis, anti Rasulullah. Jadi kalau sekadar Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang sangat sempurna, Allahumma salli ala Muhammad, yang sangat sempurna, pun ada orang yang tak suka. Apatah lagi kita ni, kalau kita cakap benda benar, kita cakap benda benar dalam bentuk yang keras sikit dan sebagainya, orang memang tak ada yang tak suka. Apatah lagi kalau jemaah Islam tu sendiri. Mana ada jemaah Islam yang total orang suka? Ada? Tak ada. Letaklah pemimpin apa sekalipun, tetap ramai orang tak suka. Dia akan lagi kurang sikit bila dia mati, dia ada kurang sikit. Dah mati baru tengok, Allah, aku terkena sangat tu buku tu. Masa-masa dia hidup, apa muka mengutuk pun banyak. Ya, maki apa dan sebagainya. Apa saja semua tak betul. Tapi bila masa dia hidup pun tak ada. Kita sekarang tengoklah banyak tok-tok guru dan sebagainya. Tetap ramai. Di kalangan orang yang bercakap ni pun, orang ahli agama sendiri pun, antara satu persatu pun tetap juga ada juga orang yang tak suka antara satu nama. Itu pun ya, Islam itu runtuh pun, pada asal Islam runtuh adalah asbabnya di kalangan orang Islam itu sendiri. Organisasi, satu-satu organisasi meruntuhkan organisasi. Kadang-kadang bukan orang luar yang akan meruntuhkan, orang yang dalam organisasi itu sendiri. Sebab ini adalah ujian bagi satu jemaah. Malaysia tu sendiri, dalam konteks Malaysia, yang meruntuh, yang merosakkan Malaysia ni pun bukan orang luar, rakyat Malaysia ni. Yang memburuk-burukkan Malaysia di luar, siapa? Rakyat Malaysia. Serupa juga negeri Perak, kerajaan Perak dan sebagainya. Kerajaan, dah sebuah kerajaan yang merosakkan kerajaan itu sendiri, siapa? Kalangan mereka juga.
Ini adalah ujian-ujian jemaah dalam sesuatu kelompok manusia. Serupa juga kita dalam kelompok kecil, dalam keluarga. Jagalah ukhuwah keluarga. Silaturahim tu jaga. Silaturahim ni apa? Ukhuwah lain. Silaturahim ni apa? Kekeluargaan kita, adik-beradik yang ada bertalian darah, rahim tu sendiri. Tok nenek, opa, mak, saudara sebagainya, itu silaturahim. Ukhuwah ni saudara Islam, saya dengan tuan-tuan dan sebagainya. Jaga silaturahim tu sendiri, jangan bagi runtuh. Runtuh punya institusi keluarga, siapa yang runtuh? Dalam keluarga tu juga sesekali ada punca orang ketiga dan sebagainya. So yang menjaga, kita lah yang menjaganya, institusi keluarga tu sendiri. Itulah semua adalah ujian keimanan. Berkait balik ujian keimanan. So kita jaga iman kita. Orang yang sentiasa jaga solat. Banyak berlaku dalam kehidupan akhir zaman ini, macam-macam berlaku kehidupan akhir zaman ni. Punca-puncanya, tengok solat tak jaga. Kita tengok macam-macam dia panah barang dan apa dan sebagainya. Dia tengok ada tak kena dengan solat je dan sebagainya. Kadang-kadang dia tu cakap apa dengan keluarga, solat tak jaga. Anak dibiarkan tak sembahyang. Isteri dan sebagainya. Auzubillah min zalik. So jaga keluarga. Kita ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kita ni ada tanggungjawab. Kita akan dipersoalkan dengan tanggungjawab kita. Tak payah kita cerita hal besar kerajaan Perak jatuh apa dan sebagainya. Rumah tangga kita pun dan nombor dan sebagainya. So jaga kekeluargaan kita. Kuat kekuatan kita dalam rumah tangga. Saya selalu saya ingat lagi kenal waktu tu dulu mak ayah kita, ayah saya terutama kalau Ramadan tu dia yang akan kejutkan anak ni, walaupun anak ni merata-rata tempat dia akan telefon, dia akan duduk berdering-dering dia telefon, angkat je pun tu dia tak bermaksud anak dia dah bangun, maksud dia angkat memang. Saya ingat dia sampai sekarang ni kami adik-adik kalau tunggu bulan Ramadan masuk je kami akan kena bunyi ringan telefon. Telefon tu akan telefon oleh ayah yang akan telefon. Sementara mak memasak dapur, dia akan merosot telefon anak-anak dan sebagainya. So ini satu tanggungjawab. Kadang-kadang kita anak-anak balik ke rumah sudah pasang gelambu dan sebagainya. Subuh mak nak ayah tu keluar slow-slow nak kedap, nak keluar pergi sembahyang subuh. Haram nak kejut semua tu. Tu hati-hati. Benda simple je, kecil je kan. Tapi kalau dulu ingat mak saya, sebelum subuh tu dia buka je kelambu semua, dia buka je kelambu-kelambu yang ada dalam lemah tu, bangun je. Tapi kita sendiri bila kena kat kita, anak kita, alamak, siannya dia ni baru tidur, kalau susahnya. Tak apa, itu yang kita kena kita buka pintu, kita keluar, kita pergi sembahyang. Balik-balik apa dengan keadaan tak masa pergi tadi. Baru kita nak kejut. Kadang-kadang yang berani kejut, yang tak berani Allah siap. Nantu aku sekarang dia membannya kan nak balik awal lah, aku nak main cucu. Payah juga kan. Wallahu taala alam, mudah-mudahan. Namanya badali menjadi. Ya ke? Iyalah tu kot. Insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Kita akan bertemu insya-Allah pada tahun akan datang. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir bihi qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزم ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.